Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 27 Mei 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Susulan peningkatan kes COVID-19, Kerajaan Sarawak telah mengambil keputusan untuk melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan PKP akan berkuat kuasa mulai 29 Mei hingga 11 Jun 2021. Mengambil kira situasi COVID-19 di Sarawak yang semakin meruncing, situasi fasiliti kemudahan kesihatan yang kritikal dan tambahan lagi dengan varian baru yang telah dikesan di Sarawak baru-baru ini, kita perlu mengambil tindakan yang lebih drastik untuk mengawal jangkitan COVID-19 sekarang sebelum kita berada dalam situasi yang lebih parah lagi. Maka dengan ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dengan kelulusan Jawatankuasa Keselamatan Negara Negeri Sarawak telah memutuskan untuk mengistirahkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh Sarawak bagi tempoh 29 Mei 2021 sehingga 11 Jun 2021. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai terutamanya mereka yang akan menyambut Hari Gawai agar mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Semua ini adalah kerana kita menyayangi dan untuk melindungi. SOP yang diadakan adalah untuk kita melindungi keluarga, jiran dan rakan kita. Budaya, tradisi, adat dan identiti kita tidak akan hilang tanpa merayakan perayaan pada tahun ini. Saya menyeru agar orang ramai memahami dan menyokong tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan Sarawak. Pengorbanan yang dibuat sepenuh sambutan perayaan ini adalah melindungi anda dan orang yang tersayang. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas turut memaklumkan Sarawak merekodkan jumlah kes harian kedua tertinggi iaitu sebanyak 772 kes di seluruh Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ingin memaklumkan bahawa kes yang dilaporkan pada hari ini mencatatkan jumlah kes harian kedua tertinggi sejak penularan pandemik, iaitu hari ini 772 kes baru COVID-19 di seluruh Sarawak. Jadi jumlah kumulatif COVID-19 di Sarawak jumlah pada 44,738. Tambah beliau lagi sebanyak 9 kes kematian baharu turut dilaporkan hari ini menjadikan ia jumlah angka korban tertinggi di Sarawak setakat ini. Dalam pada itu, menurut beliau lagi, satu kluster baharu diisytiharkan di daerah Samarahan iaitu kluster Tanjung Bundong, Kota Samarahan. Turut dimaklumkan penamatan 3 kluster iaitu kluster Jalan Maju Sibu, kluster Diso Seratok dan kluster Air Padang Biri. Berita seterusnya. Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak Sarawak meneruskan tradisi berkongsi kegembiraan meraihkan perayaan dengan menganjurkan program sumbangan ikhlas sempena perayaan Hari Gawai 2021. Simbolik penyerahan disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak merangkap pengerusi Exco Maksak Negeri, Dato' Amar Jaul Samion yang diwakili pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor, Richard Lon kepada wakil penerima Steve Harold Uyo di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Penganjuran pada kali ini melibatkan kerjasama Maksak Wanita Negeri dengan seramai 100 orang penerima daripada warga kerja di unit-unit Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Majlis berlangsung dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa pandemik COVID-19. Hadir sama pengarah unit komunikasi awam Sarawak, Samad Junai dan pengarah bahagian pematuhan kewangan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, John Kennedy Janang. Selanjutnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak menahan sebuah bot nelayan Vietnam termasuk 6 kru yang sedang leka merompak hasil laut negara pada jarak kira-kira 100 batu nautika dari Tanjung Po, Kuching pada Selasa.
Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus dalam satu kenyataan media pada Rabu berkata, tangkapan tersebut adalah hasil maklumat kritikan serta aduan komuniti nelayan tempatan mengenai aktiviti pencerobohan oleh nelayan asing Vietnam di perairan Sarawak. Katanya Maritim Negeri Sarawak telah melakukan pemantauan rapi di beberapa lokasi yang menjadi tumpuan bot nelayan asing dan berjaya menahan bot nelayan berkenaan pada jam 4.45 pagi. Menyedari kehadiran aset penguatkuasa, bot tersebut melepaskan peralatan menangkap ikan sebagai cubaan untuk melupuskan bahan bukti dan telah cuba melarikan diri dari diperiksa. Kes akan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 iaitu menjalankan aktiviti perikanan di perairan Malaysia tanpa kebenaran yang sah serta Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Jumlah keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan bernilai RM1 juta. Manakala di Kapit, program vaksinasi COVID-19 untuk dos pertama di bahagian itu masih diteruskan menyaksikan seramai 200 lagi individu menerima suntikan di Dewan Seri Baleh pada Selasa. Ia dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahagian Kapit sejak 22 hingga 30 Mei ini bagi penduduk di Kapit merangkumi daerah Bukit Mabung. Penerima yang kebanyakannya berusia 60 tahun ke bawah mula hadir di pusat pemberian vaksin sejak jam 8 pagi. Program berjalan dengan lancar dan teratur sambil dibantu beberapa pegawai dari pejabat residen. Seterusnya mengenai penganjuran program Info on Wheels oleh Jabatan Penerangan Daerah Lundu di kampung-kampung dalam daerah berkenaan pada Selasa atas nasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Lundu. Antara kampung-kampung yang terlibat bagi tujuan hebahan awam mengenai bahaya COVID-19 itu adalah Kampung Biawak, Kampung Jantan, Kampung Jangkar serta Kampung Pasir Tengah. Hebahan juga merangkumi makluman berkenaan pendaftaran serta gesaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan makluman prosedur operasi standard SOP perayaan gawai. Selain itu, risalah dan poster berkenaan vaksinasi COVID-19 juga turut diedarkan. Program tersebut mendapat penerimaan baik daripada penduduk setempat memandangkan ada dalam kalangan mereka masih belum jelas mengenai informasi terkini wabak tersebut dan usaha itu sedikit sebanyak menyedarkan mereka agar lebih berwaspada. Manakala di Song dengan seramai 200 orang menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 jenis Sinovac bertempat di Rumah Rehat Kerajaan Daerah Song pada Selasa. Dos pertama vaksin tersebut telah diberikan kepada orang awam dan mereka yang mempunyai penyakit kronik bermula 24 Mei sehingga 30 Mei ini. Manakala bagi dos kedua pula akan dilaksanakan pada 15 Jun nanti. Secara keseluruhannya, penerima vaksin yang ditemui bersedia dan bersemangat mengambil vaksin bagi perlindungan diri, keluarga dan masyarakat. Sekian edisi malam bersama saya, Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.